السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, yang saya pun hormati pengurusi qaryah, barisan ahli tuan kuasa, tuan-tuan imam, para asatizah, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, muslimin dan muslimat, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memayungi kita dengan rahmat dan kasih sayangnya, mengurniakan buat kita keberkatan dalam kehidupan, melapangkan segala urusan, mengurniakan segala rezeki yang berkat, dan menyambungkan silaturahim di antara kita, dan moga-moga Allah berkati segala usaha kehidupan, harta benda dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita buat saudara-saudara kita yang se-Islam yang sekarang ini telah ditindas, telah dirampas dan telah dibunuh oleh Yahudi. Kita doakan moga-moga Allah turunkan bantuan, Allah berikan ketenangan, Allah sembuhkan segala luka-luka, Allah berikan kekuatan buat mereka, kesabaran, dan Allah turunkan tentera-tenteranya untuk membantu mereka untuk memusnahkan musuh-musuh kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita bertemu lagi dalam satu siri kuliah kita, iaitu pada kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, petunjuk jalan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, susunan dan terjemahan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, terjemahan daripada kitab Imam Ghazali yang bertajuk Bidayatul Hidayah. Dan kitab ini juga telah disunting dan disempurnakan oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali, ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari Al-Nadwi Al-Maliki, pentahqiq kitab, dan juga guru saya. Walaupun saya tak mengaji lama dengan dia pun, saya mengaji sikit saja, tapi keluarga saya rapatlah dengan Tuan Guru Ustaz Fahmi Zamzam. Baik tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Jadi alhamdulillah, kita telah pun sampai pada bab yang kedua. Bab yang kedua daripada kitab Hidayatus Salikin, iaitu pada tajuk pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Pada menyatakan berbuat taat dan ibadah yang zahir. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kita dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita mesti ingat perkara yang penting dalam melaksanakan ketaatan pada Allah bukan sekadar kita mematuhi perintah Allah itu sahaja, bahkan kita mematuhinya dan melakukannya dengan penuh adab dan tertib yang baik. Sebab kalau kita buat satu arahan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala,
kita buat tapi dengan tidak ada adab, maka perkara itu akan menjadi sia-sia, tidak berguna. Berbanding orang yang dia buat satu suruhan tu, walaupun dia buat dia tetap melakukan suruhan, tetapi dia melakukannya dengan penuh beradab, penuh tertib, maka itu lebih baik daripada orang yang buat suruhan dengan tidak ada adab. Dia umpama tuan-tuan, seorang ibu dia ada 2 orang anak. Seorang anak ni dia suruh buat satu arahan, dia suruh pergi kedai pergi beli apa-apa barang, kan. Yang anak ni dia buat, tapi dalam hati mulut dia duk cakap yang bukan-bukan, kan. Apalah ni, orang nak rehat sikit tak boleh, orang nak main game tak boleh. Nampak? Buat kerja buat, tapi mulut duk meratui, duk cakap yang bukan-bukan. Elok orang lagu tu. Berbanding dengan seorang anak lagi, dia buat arahan tu dengan tertib. Ya ibu, apa ibu perlukan? Mak dia kata, pergi kedai sekejap. Dia pun, baik ibu, saya boleh buat, tapi tunggu sekejap, saya ada urusan sikit, habis urusan saya pergi, ibu boleh ke? Dia cakap dengan penuh adab, tertib. Apa pandangan perasaan ibu? Tentu si ibu lebih menyukai anak yang kedua yang melakukan arahan dengan taat, tertib dan sebagainya, berbanding anak yang pertama yang buat arahan tapi tidak ada adab. Baik, jadi sebab tu Imam Ghazali mengarang kitab ini. Dia bukan untuk menceritakan tentang hukum hakam, sah ke, batal ke, harus ke apa. Dia bukan cerita tu. Dia cerita tentang tata tertibnya, ada adabnya untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tengok dalam kitab insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "I'lam anna awamirillahi ta'ala faraidu wan nawafilu. Fal fardu ra'sul mal wa huwa aslut tijarah wa bihi tahsulun najah wan naflu huwa ribah wan naflu huwa ribhu wa bihi al fawzu fid darajat." Yang bermaksud, ketahuilah olehmu, i'lam, ketahuilah olehmu, wahai talib, wahai penuntut ilmu. Wahai talib tu bukan orang nama talib ke siapa ke, mutalib haji, mutalib mana, bukan. Talib maksud dia penuntut ilmu. Bahawasanya segala ibadah yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha tinggi itu ada kalanya fardu, iaitu amalan-amalan yang wajib, dan ada kalanya sunat, iaitu amalan-amalan yang kita buat tak apa, kita buat dapat pahala, kita tinggal tidak berdosa. Fardu kita buat dapat pahala, kita tinggal berdosa. Maka fardu itu ra'sul mal, iaitu modal perniagaan. Kalau kita berniaga, yang paling penting apa dia? Modal. Kalau tak ada modal nak berniaga apa? Jadi amalan fardu tu modal. Kalau tak buat fardu, tak ada perniagaan tu, tak ada amalan baik tu, tak ada. Sebab tu yang paling modal sekali adalah amalan fardu. Dan yang paling modal sekali di kalangan amalan-amalan fardu ialah solat 5 waktu. Sebab solat ni yang paling dikira sekali di akhirat esok. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati as-salah. Perkara pertama yang diambil kira, yang dihitung pada hari kiamat nanti ialah semayang. Sebab semayang tu Tuhan tanya. Sebab tu sedih lah ni tengok ramai orang tidak ambil berat tentang semayang akhir-akhir ni, kan. Mereka buat kisah tak kisah aja, kan, buat semayang ni. Sanggup ke stadium bola tengok bola, semayang tak tahu ke mana.
Tapi ada yang semayang bagus, alhamdulillah, penuh surau di bawah stadium tu, penuh orang semayang. Yang bagus alhamdulillah. Yang buat tak tahu tu yang kesian tengok. Baik. Dan dengan dia asal perniagaan kita, dan dengan dia kita dapat selamat. Sebab tu yang fardu jangan tinggal tuan-tuan. Ada orang dia passion hak fardu tu dia buat main-main, ada. Macam mana dia buat? Di bulan puasa selalu jadi. Bulan lain tak apa perasan sangat, bulan puasa. Dia mai semayang masjid surau time tarawih aja. Maghrib tak mai, subuh tak mai, isyak pun tak mai. Orang habis semayang isyak dia tak sampai lagi. Orang nak mula tarawih tu baru dia mai. Ada pasien lagu tu. Ni pasien apa orang pun tak tahu. Sedangkan yang fardu tu isyak. Dia kata tak apa ustaz, saya semayang di rumah ya. Lagu tu pun lah. Sedangkan yang pahala besar bukan tarawih tu. Yang pahala paling besar apa dah? Semayang fardu tu. Sebab tu Nabi kata siapa semayang fardu isyak berjamaah mendapat pahala solat separuh malam. Dan siapa semayang subuh berjemaah mendapat separuh yang lagi satu. Dan siapa semayang isyak dan subuh berjemaah dapat komplit semayang malam, sepanjang malam tak tidur-tidur. Besar ada pahala, besar lah, besar pada tarawih 20 rakaat. Nampak? Tapi ada juga orang buat passion lagu tu. Sebab apa jadi lagu tu? Sebab al-jahilu wal murakkabu. Jahil yang berlapis-lapis jahil. Dia tu tak tahu, kata dia tak tahu, tapi dia ingat dia tahu. Ni masalah orang macam ni. Dia tak tahu sebenarnya, tapi dia buat kepala tahu. Tu payah. Ni payah orang akhir zaman ni. Semua lagu tu. Saya cukup. Saya mengajak sekolah, budak-budak sekolah rendah ya. Hak mana awal-awal nampak nak tumbuh tunas, nak jadi kepala tahu tu, kena bancuh siap-siap kata saya. Saya pesan siap-siap hampa jangan duk buat kepala tahu. Benda hampa tak tahu hampa tanya mengaji. Jangan duk buat pandai-pandai. Kan kadang-kadang kita tanya soalan dia buat jawab, buat teka-teka pula. Kata ilmu dia bukan mesin teka. Hang kena tahu baru boleh jawab. Hang tak tahu hang tak boleh jawab. Sebab tu kalau kita tak tahu, kita duduk diam lebih baik daripada bercakap. Sebab orang tak tahu kata kita bodoh. Kalau kita jawab, orang tahu dia ni memang tak erti. Nampak tak? Sebab tu lebih baik dia diam. Dan Nabi pun kata kalau kita ditanya dengan benda yang kita tak tahu, Nabi suruh kata wallahu a'lam. Senang. Jangan ada buat kepala tahu. Baik. Jadi ingat, fardu pahala dia lebih banyak daripada nafil, itu sembahyang sunat. Apa yang sunat lah, tak kira lah, bukan sembahyang saja. Apa amalan sunat, yang fardu tu yang paling pahala dia banyak. Baik. Dan sunat itu iaitu laba. Laba ni keuntungan. Sunat itu laba keuntungan daripada perniagaan. Maknanya kalau kita buat sembahyang sunat, baru kita dapat untung daripada perniagaan kita. Kalau kita tak buat sembahyang sunat, tak ada untung lah. Jadi siapa nak berniaga kalau tak ada untung? Niaga dapat modal, nak boleh apa tak? Siapa pun tak mau berniaga tu rugi je. Buat penat je. Jadi semua orang nak untung. Jadi kalau nak untung, kenalah buat yang sunat-sunat. Yang sunat ni banyak sekali. Baik. Dan dengan dia dapat kemenangan dan darjat di dalam akhirat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila dia buat hak fardu, dia tambah hak sunat, dapat dia kemenangan dan darjat yang baik di akhirat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribuna bimithli ada'i maftaradtu alaihi wa la yazalu al-'abdu
yataqarrabu ilaiha bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi sam'ahu bihi kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa lisanu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa qalbahu alladhi yudmiru bihi. Rawahu ba'duhu al-Bukhari fi riqaq. Baik, apa maksud dia? Maksud dia firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam satu hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Hadis ni lafaz dia daripada Nabi SAW, tapi perkataan dia daripada Allah dan dia bukan ayat Al-Quran. Dipanggil hadis qudsi. Apa maksud dia? Kata Allah Ta'ala, tiada menghampirkan kepadaku oleh orang yang menuntut hampir kepadaku dengan seumpama berbuat ibadah yang aku fardukan atas mereka itu. Maksud dia, orang yang nak dekat dengan Tuhan, nombor satu kena buat semayang fardu. Ni siapa kata? Bukan saya kata, Allah Ta'ala yang kata. Yang pelik bin ajaib bin heran, ada orang melaku dia ahli makrifat, semayang masjid pun tak main. Mengaku orang makrifat ni dekat dengan Tuhan, semayang fardu di masjid pun tak main. Tu yang jadi heran. Sedangkan Allah kata orang yang nak dekat dengan aku, dia kena main sunaikan yang fardu. Baik. Dan sentiasa hambaku menuntut hampir kepadaku dengan mengerjakan segala ibadat yang sunat sehingga aku kasihkan dia. Dan hamba tadi tu dah buat fardu, dia nak bagi dekat lagi dengan Tuhan, dia buat segala amalan yang sunat yang Nabi suruh. Semayang sunat lepas Isyak, selepas Maghrib dia buat semua. Maka aku kasih akan dia, Tuhan pun sayang kat dia. Apabila Tuhan sayang kat dia, apa akan berlaku kat dia? Maka apabila aku kasih akan dia, nescaya akulah pendengarannya yang ia mendengar dengan ia, dan akulah penglihatannya yang ia melihat dengan ia, dan akulah perkataannya yang ia berkata dengannya, dan akulah tangannya yang ia memegang dengan ia, dan akulah kakinya yang ia berjalan dengan ia, dan akulah hatinya yang ia mencinta dengan ia. Tu dia. Bila dah fardu buat, sunat pun tambah, Tuhan pun sayang. Pendengaran dia Tuhan jaga, pendengaran dia Tuhan pelihara, penglihatan dia Tuhan kata, aku mendengar dengan pendengaran, aku mendengarnya dengan pendengaran dengannya. Kita pun dengar, macam mana ni? Tuhan kata, akulah pendengaran dia, yang dia tadi tu dengar dengan benda tu, dengan pendengaran. Pelik ni. Dia jadi lagu mana? Tuhan dengar dengan dia. Lagu mana tu? Faham tak mahu? Boleh? Macam mana ni? Maksud dia, kata alim ulama, maksud dia Allah pelihara pendengaran dia, Allah pelihara penglihatan dia, Allah pelihara pertuturan dia, Allah pelihara tangan dia, pelihara kaki dia daripada benda-benda yang Allah tak suka, daripada maksiat, daripada benda-benda tak elok. Sebab tu kalau kita nak pelihara diri kita daripada buat maksiat, buat hak fardu, buat hak sunat, Tuhan pelihara. Bila kita tinggal hak fardu, kita tinggal hak sunat, Tuhan tak pelihara kita. Jadi kita buat hak fardu, buat sunat, bila kita nak pandang benda yang berdosa, Allah kalih kita, tak bagi tengok. Bila kita nak bercakap benda hak dosa, Tuhan gerakkan hati kita, jangan duk bercakap. Bila kita nak mendengar orang mengumpat, Tuhan gerak hati kita, jangan duk pergi tempat tu.
Bila kita gerakkan kita nak pergi tempat maksiat, Tuhan ubah hati kita jangan pergi tempat tu. Bila kita nak guna tangan kita pukul orang, curi hak orang, Allah gerak hati kita jangan duk pergi tempat tu. Lagu tu. Maknanya Tuhan pelihara seluruh tindakan dia daripada dia melakukan dosa. Tu tanda Tuhan sayang kat dia. Jadi Tuhan akan letak kita ni di tempat yang dia suka, dan dia akan pisah kita daripada tempat yang dia tak suka. Jadi dia hantar kita main masjid, main dengar kuliah. Dia tak hantar kita pergi duduk tang mana ke, kan? Pergi duduk tengah laut ke, pergi duduk tang stadium ke, pergi duduk tang kelab mana-mana ke. Tak. Pasal Tuhan kasih kat kita, kita buat hak fardu dia dan kita buat hak sunat dia. Dia kasih. Macam tu. Clear dah? Baik. Berkata pengarang kitab lagi, dan ketahui olehmu wahai talib, ketahui olehmu wahai penuntut, bahawa tiada kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruh oleh Allah itu, kecuali dengan sungguh-sungguh engkau memelihara akan hatimu dan segala anggotamu pada setiap ketika dan pada setiap nafasmu, daripada pagi sehingga petang. Dan yang paling penting ni, kata pengarang kitab, paling penting ni, tidak ada kuasa bagi kita nak buat apa yang Tuhan suruh tu, kecuali kita nombor satu, jaga hati kita daripada segala yang tak elok. Sebab hati punca segalanya. Kemudian bila dah habis pelihara hati, jaga hati, kena jaga anggota pula. Anggota kita ada banyak, mata, mulut, telinga, apa semua, tangan, kaki. Pada setiap ketika dan pada setiap nafas kita kena jaga 24 jam. Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu. Okey, perkara pertama untuk kita buat ibadat dengan cara baik, nombor satu, kena kuasai hati. Nak kuasai hati, kena belajar ilmu hati ni. Dalam kitab ni dicerita tu nanti. Nombor satu, dia akan ajak cara memelihara hati. Apa yang ilmu berkaitan hati, sifat riak, sombong, sum'ah, takabur, dia ajak tu. Kita kenal sifat ni, macam mana nak buang dia. Lepas tu dia ajak dosa-dosa ada pada anggota, macam mana nak kenal dosa-dosa tu dan pelihara dia. Okey, tu cara pertama. Cara yang kedua, dia kata, untuk kita jadikan ibadat kita sempurna. Apa dia kata? Yang kedua, mana dia tadi? Dan tiada kuasa engkau atas yang demikian itu. Kita tak mampu buat untuk pelihara hati dan pelihara anggota tu, melainkan kita kena buat benda ni. Apa dia? Melainkan apabila engkau aturkan bahagian segala waktumu itu dengan wirid-wirid dan ibadah-ibadah daripada pagi hingga petang, maka engkau ingatkan pada tiap-tiap waktumu akan segala ibadah yang disuruhkan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau kerja akan dia. Jadi untuk dapat penguasaan hati dan anggota badan, kita mesti buat jadual. Aturkan masamu, maksud dia kita buat jadual. Kena buat jadual seharian kita, kena disiplin diri kita nak buat apa tiap-tiap hari. Jangan ikut dan. Hari ni ingat, hari ni kita, kalau dan lagi bacalah semuka ayat Quran. Kalau dan tengok-tengok ada kenduri, tak jadi, esoklah baca. Esok pula ada kerja pula dah, tak jadi, lusa pula baca. Lusa kawan ajak pergi bengai ikan pula, tak jadi. Akhirnya tak baca bersemuka. Tengok-tengok dah sebulan dah, daripada start dia berjanji 1 hari bulan sampai akhir bulan, tengok-tengok semuka pun tak baca. Nampak tak? Hak tu ikut dan lah. Ikut dan. Dia bukan lagu tu. Tak boleh ikut dan. Kita kena letak masa, kita kena baca. Kita kena disiplinkan. Kalau kita tak boleh kuasai disiplin kita, memang kita tak akan baca punya. Jadi sebab tu ada ulama kata al-istiqamah
hiyal karamah. Orang yang mampu istiqamah, disiplin untuk tiap-tiap hari buat satu amalan, inilah karamah. Inilah orang yang dapat karamah, kemuliaan. Baik, jadi kena buat disiplin lah. Macam kalau saya dulu, masa saya pertama kali pergi umrah, ni cerita pasal apa? Guru saya petua macam tu. Guru saya kata, buat disiplin, bagi khatam Quran 30 juzuk sepanjang pergi umrah. Umrah 10 hari je kita nak pergi duduk sana, 10 hari. Satu hari baca 3 juzuk, bagi khatam. Alhamdulillah, masa umrah pertama saya tak bertugas lagi sebagai mutawif. Jadi kita banyak masa kita baca Quran. Walaupun saya masa tu pembantu mutawif, bukan full time lagi, pembantu saja. Tapi Alhamdulillah Tuhan bagi masa untuk khatam 30 juzuk di sana. Kita pulun, kita tak target satu hari mesti 3 juzuk. Macam mana jadi pun mesti baca. Alhamdulillah, kita tak buang masa melilau, kan? Tak buang masa pergi duk tengok tengok ni, pergi tengok Arab duk menegah, kan? Tak pergi Arab tu lari kena ligan polis. Tak tengok semua tu, tak dan nak tengok, kan? Ada makcik tu dia pergi tengok jubah-jubah tu, memang murah, 10 rial jubah elok-elok. Makcik tu pilih lah 4 lai. Gaya nak bagi duit, peniaga tu lari dah, polis mai, lari. Lepas tu makcik tu nampak saya, nampak ada mutawif tu, dia tanya, "Lah ni ustaz nak buat macam mana ni? Nak bayar kat siapa? Tukang peniaga tu lari." Baju duk ada kat dia. Kata kat makcik tu, makcik dekah lah, kata apa-apa. Kalau jumpa dia bayar, kalau tak jumpa halal gitu. Nak buat macam mana? Nak cari tak mana, tak jumpa lah, hilang lagu tu kan. Jadi kalau kita tumpu untuk ibadat, kita tak dan nak pergi tengok semua tu, tak dan. Baik. Jadi sebab tu Imam Ghazali ni dia karang kitab ni tuan-tuan, dia atur jadual untuk kita. Dia bagi tahu jadual kat kita, dia bagi tahu apa nak buat tem-tem tersebut. Itulah yang sebaiknya. Tu yang kita semua nak kena mengaji, nak kena ambil tahu dan nak kena belajar benda ni. Baik. Syahdan dia kata, apabila engkau bangun daripada tidur. Yang ni dia dimula jadual. Jadual dia buat first kali start kita bangun tidur. Tu kata bagus kitab Imam Ghazali karang ni. Dia start pada bangkit tidur sampai tidur balik sampai mati. Dia buat susunan. Sampai tak tu. Lepas tu buat susunan pula untuk berkawan dengan orang macam mana, makan macam mana, dia semua ada. Kalau tuan-tuan buka buku kitab Ihya Ulumuddin lagi banyak, dia cerita satu-satu detail. Saya banyak baca kitab-kitab daripada hasil karangan, bukan Imam Ghazali semua, tapi ulama lain ambil daripada Ihya, buat bagi ringkas cantik kan. Ada yang saya baca di Surau Bukit Gedung tu, Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang tu ringkasan pada kitab Ihya juga. Tu lagi lengkap lah, komplit. Bacaan-bacaan tiap-tiap pagi petang lagi macam-macam ada. Yang ni yang antara yang ringkas ini. Baik, dia kata, apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah kau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama berlaku dalam hatimu dan lidahmu itu zikrullah, dan baca olehmu pada ketika itu. Kita berhenti dulu, kita tak baca doa ni lagi, kita sambung. Kita cerita dulu hak mula. Apa dia kata? Dia kata apabila bangun daripada tidur, maka seeloknya bangunlah sebelum terbit fajar. Fajar terbit pukul berapa? Lah ni lebih kurang subuh 5.55 kot tu. Lebih kurang. Jadi kita kena bangun bila? Sekurang-kurangnya pukul 5 ataupun 5.30 sebelum dia. Nampak tak? Sebelum fajar bangun siap-siap. Sekurang-kurangnya. Kemudian pastikan kita tidur tu dalam keadaan kita tidur yang mencukupi. Cukupi noh. Kita tidur sehari semalam ni berapa jam tuan-tuan? Berapa jam? 8 cukup? Kau mamu? Tak cukup? 12 12 dahsyat sangat. Kita ambil sederhana lah, sederhana 6 jam, no? 6 jam tu sederhana lah. Sederhana. Sebab kuih lama, kuih tua ni kan, kuih berumur kita
Kuih mata dia tak apa nak pejam sangat noh. Dia tak apa nak boleh lena. Kadang-kadang dia terjaga tengah malam kan. Jadi berumur ni. Tak boleh kita tak 6 jam. Satu hari dah berapa jam? 24 jam kan. Jadi kalau kita tidur 6 jam, maknanya 1/4 daripada sehari kita tidur. Tidak? Tidak, 1/4 daripada satu hari kita tidur. Di akhirat esok, kita ni semua termasuk saya, Tuhan akan tanya an umrihi fima afnah. Umur kamu habis buat apa? Contoh kalau kita hidup 60 tahun, kalau 1/4 daripada 60 tahun tu banyak mana? Lebih kurang 15 tahun lah. Tuhan akan tanya 15 tahun hang buat apa? Kita buat apa? Lena. Betul tak? Sehari kita lena 1/4 kan? 1/4 daripada sehari kita lena kan? Jadi kalau umur kita 60, 1/4 daripada 60, 15 tahun lebih kurang kan? Kita lena saja tuan-tuan. Tu pun kita duk terangin nak masuk syurga. 15 tahun lena. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang sembahyang subuh dan isyak berjemaah, dia dapat pahala sembahyang sepanjang malam. Tu Nabi bagi pahala tu. Nabi janjikan pahala tu sebab tu, supaya kita tidur pun dapat pahala. Gitu. Baik. Kemudian itu tuan-tuan, kita kira hak tidur kita di rumah, di katil kan, tempat dinak kita tu tak kira hak tidur di tempat kerja, hak tidur dalam kuliah, tidur tes sembahyang Jumaat, tak kira gitu kan. Yalah, dia ada kebun, dia duduk lah nyangkui tengok kebun durian dia kan. Balik tu letih kan, berpeluh-peluh mandi pas mandi tengok nasi lauk sedap, makan 2 pinggan sedap. Lepas tu pi masjid pula, aircon sejuk macam ni, sandak kat tiang pula noh. Lepas tu hari Jumaat pula, kalau tak lena malaikat lah. Kalau tak lena dia malaikat lah. Yalah, cukup rukun dan syarat dia untuk tidur. Nombor 1 dia letih kan, pergi berkebun letih kan. Nombor 2 mandi pula sejuk-sejuk kan. Lepas tu makan pula nasi 2 pinggan. Masuk pula masjid, aircon, sandak tiang pula, duduk depan kipas pula tu. Allah, cukup syarat dah. Kalau tak lena, memang dia tu malaikat. Tuan-tuan, tu tak kira hak lena ten khutbah Jumaat tu noh. Kalau kira hak tu tuan-tuan, lebih 15 tahun dah katanya. Pergi kat 20 orang. Tuan-tuan, banyaknya kita tidur dah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmatullah, sebab tu kita ni tuan-tuan mengharapkan ampunan dosa daripada Allah Ta'ala saja. Kalau tak kerana kasih sayang Allah kan, janji-janji daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pahala banyak kat kita kan. Semayang isyak dapat semayang separuh malam, semayang subuh dapat semayang separuh malam. Kalau tak kerana amalan jenis-jenis lagu tu lah, kita ni tak ada apa, sikit sangat amalan kita kan. Siapa yang pergi umrah semayang di Masjidil Haram kali ganda berapa? 100,000 kali ganda untuk satu waktu. 5 waktu 500,000 kali ganda. Tu dah berapa tahun dia semayang? Kan? Azan dah. Okey. Jadi kita bagi laluan pada azan. Sekali kita akan sambungkan balik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi syafa'ana ta'ala wa asma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Apabila engkau bangun dari tidur, maka hendaklah engkau bangun dahulu daripada terbit fajar, dan adalah yang pertama berlaku dalam hatimu dan lidahmu, iaitu zikrullah. Mula-mula sekali bangun tidur, sebut nama Allah. Baca olehmu pada ketika itu. Ni doa ni, doa bangkit tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang ni kita baca kan, kadang-kadang lupa tak baca lah. Kalau di India, Pakistan, ada sahabat saya pergi sana, dia cerita di universiti sana, sebelum mereka azan subuh, dia baca doa ni dulu. Sebelum azan subuh tu, dia baca selawat kan. Lepas tu dia sebut subhanallah, alhamdulillah. Sebelum pada selawat dan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, dia akan baca doa ni. Buka mic itu, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu selawat, tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Lepas tu baru Allahu akbar, Allahu akbar. Dia buat gitu. Sebab dia nak ajak kita baca doa ni. Okey. Kemudian tu satu yang Imam Ghazali sebut ni, doa yang sangat lengkap lah. Doa ni dia masukkan beberapa doa daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian dia baca apa lagi? Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawm ila kulli khairin wa a'udzu bika an ajtariha fihi su'an aw ajurrahu ila muslim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Yang bermaksud, sebelum kita baca maksud ni, panjang no doa ni no. Macam mana agak-agaknya nak baca kan? Hak pendek pun kadang-kadang lupa, tambah panjang lagu ni. Baik, menurut guru kami Ustaz Fahmi Zamzam, dia kata Imam Nawawi menyebutkan bahawa kalau kita mengaji satu ilmu tu, satu doa tu, kalau kita tak dapat amal tiap-tiap hari, sekurang-kurangnya sekali semua hidup pernah baca, tak apa dah. Kita termasuk di kalangan orang yang beramal dengan ilmu tersebut, yang mengambil manfaat daripada ilmu yang diberikan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi sekurang-kurangnya baca sekali. Ini nak baca nak malam ni nak tidur, ambil kitab ni, pitak tepi bantai kan? Cermin mata jangan lupa lah, tak tepi. Esok mangkit-mangkit tidur, buka, ambil cermin mata pakai, baca terus. Lagu tu. Baik. Kalau bagus lagi, tambah pula dengan 10 ayat terakhir surah Ali Imran kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Sampai last sekali, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang ni Nabi buat, Nabi bangkit tidur dia baca macam tu. Ini ayat Quran. Kalau orang tu bangkit tidur dalam keadaan dia tidak berhadas besar, dia boleh baca. Tapi kalau dia bangkit tidur dalam keadaan dia ni berhadas besar, dia tidak boleh baca sebab dia ayat Quran. Manakala doa tadi boleh, doa yang panjang tadi boleh baca. Pasal dia bukan ayat Quran, dia doa. Okey, baik. Maksud daripada doa tadi, segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan kembali. Telah berpagi-pagi kami, dan telah berpagi-pagi segala kerajaan itu bagi Allah, dan segala keagungan dan kerajaan itu baginya. Segala kemegahan dan segala kekuasaan hanya bagi Tuhan sekalian alam. Telah berpagi-pagi kami di atas keadaan fitrah Islam dan kalimah keikhlasan, iaitu la ilaha illallah. Wa kalimatul ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Dan di atas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas millah Nabi Ibrahim alaihi salam yang selalu dalam keadaan cenderung kepada Islam dan membenci agama lain. Dan bukanlah Nabi Ibrahim itu orang yang musyrikin. Ya Allah, kami meminta kepadamu supaya engkau bangunkan kami pada hari ini dapat melakukan segala kebaikan, dan kami berlindung denganmu daripada melakukan sebarang kejahatan atau mengenakan kepada orang Islam yang lain. Minta doa ke Allah supaya bangun pagi itu minta buat benda baik-baik, supaya tak berlaku buat jahat ke orang, kena orang dan sebagainya. Ya Allah, denganmu kami berpetang-petang dan denganmu kami mati, dan kepadamu kami akan dikembalikan. Kami memohon kepadamu akan kebaikan hari ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan hari ini dan segala kejahatan yang ada di dalamnya. Baik. Jadi dalam doa ni pertama sekali menceritakan tentang keadaan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah ni ada banyak lah. Ada yang nampak, ada yang tak nampak. Yang nampak tu alam kita, yang tak nampak tu alam malakut dan sebagainya. Baik. Kemudian disebut juga dalam ni tentang agama kita bangun dalam fitrah Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dalam agama Nabi Muhammad, dan juga millah Ibrahim. Millah Nabi Ibrahim. Millah ni apa dia? Agama lah. Atas agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita kena faham dan ingat bahawa nama Nabi Ibrahim ni kita sebut sebab dia memang golongan Islam. Sebab Nabi Ibrahim ni dan semua nabi-nabi, ajaran yang dibawa adalah sama. Semua bawa ajaran menyembah Tuhan yang satu. Yang beza apa dia? Syariat. Kan? Syariat Yahudi beginilah kami macam ni. Tapi agama sama. Ketuhanan sama. Tauhid sama. Sebab apa disebut juga selalu Nabi sebut dalam doa kan pasal tentang Nabi Ibrahim. Dan dalam ni sebut juga dia bukan orang musyrikin. Dan Nabi Ibrahim selalu cenderung dalam keadaan Islam, dalam keadaan membenci agama yang lain. Sebab orang lain pun mengklaim bahawa Nabi Ibrahim tu geng mereka. Yahudi kata Nabi Ibrahim kami punya. Nasrani pun kata Nabi Ibrahim kami punya juga. Islam pun kata Nabi Ibrahim kami punya. Jadi yang mana satu betul? Nabi Ibrahim ni dia bermula daripada Nabi Adam turun sampai Nabi Ibrahim. Ada banyaklah salah silah. Tapi bila tang Nabi Ibrahim ni,
Bila sampai tang keturunan Nabi Ibrahim ni bawah dia kebanyakannya jadi nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Ibrahim ni ada 2 orang anak. Seorang daripada isterinya yang bernama Sarah, seorang lagi daripada isterinya yang bernama Hajar. Seorang nama Ismail. Hajar, anak Hajar nama Ismail. Anak Sarah nama Ishaq. Daripada Ishaq ni turun Yaqub. Yaqub ni lah Israel. Gelaran Yaqub pada Israel. Sebab tu dalam Quran sebut ya bani Israil adhkuru ni'mati allati, wahai anak-anak Israel. Wahai anak-anak Israel. Anak-anak Israel siapa dia? Anak-anak Nabi Yaqub. Israel ni gelaran dia. Sebab tu nak sebut Israel jangan jaga noh. Jangan silap niat sebut dia. Sebab dia adalah, Israel tu adalah gelaran bagi Nabi Yaqub. Memang kita benci Israel hak jahat tu. Jangan kita benci Israel hak betulnya. Israel hak betul siapa? Nabi Yaqub. Nak kenal tu noh. Nak mengaji, nak tahu. Dalam Yahudi tu pun yang jahat, yang lah ni jahat tu, orang Yahudi sendiri panggil dia tu Zionis. Jahat tu nama dia Zionis. Dia tu jahat. Baik. Jadi daripada keturunan itulah mai Yahudi yang pada lah ini ni. Dan celah tu dah keluar Maryam dan Nabi Isa, keluarlah satu puak lagi nama dia Nasrani. Daripada Ismail tu turun keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, di antara Yahudi, Nasrani dan Islam ni siapa yang betul-betul sebenarnya Nabi Ibrahim ni ikut siapa? Nabi Ibrahim ni termasuk geng siapa? Geng Islam. Betul tak? Geng Islam. Mana bukti dia tuan-tuan? Mana bukti kata Nabi Ibrahim ni dia mengikuti ajaran kita, ajaran Islam? Dalam Quran ada sebut maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Bukanlah Ibrahim tu Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah hanifan muslima, beragama hanif dan muslim. Bukti yang paling besar tuan-tuan yang ada kat orang Islam, Nabi Ibrahim ni bukan sekadar cop tangan, cop tanda tangan ke, cop tapak tangan ke, tak. Bahkan Nabi Ibrahim cop kaki lagi kat kita. Tak mana? Nu depan Kaabah tu. Tuan-tuan perasan tak depan Kaabah ada apa? Depan pintu Kaabah tu ada apa? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim tu apa? Tapak kaki Nabi Ibrahim. Tu bukti paling besar sekali. Kata Nabi Ibrahim ni Muslim. Cerita habis. Kalau kita habaq kat Yahudi tu marah dia kan? Sungguh dia pun tak ada bukti. Apa bukti kita Nabi Ibrahim ikut hamba? Tak ada bukti. Kita ada bukti tapak kaki Nabi Ibrahim ni kita. Baik. Jadi betul lah Nabi Ibrahim tu dia ikut ajaran Islam. Baik. Dan kita doa juga dalam doa ni supaya dibangunkan kita pada hari itu supaya dapat melakukan kebaikan dan tak mau melakukan sebarang benda tak elok kepada orang Islam yang lain. Kita minta Allah dorong kita buat benda baik-baik, dan kita minta Allah dorong kita supaya tak buat naya kat orang Islam. Dan kami minta juga pada ketika itu supaya berpetang-petang dari pagi sampai petang tu dan mati dalam keadaan Islam. Pada waktu petang pun kita minta macam tu juga supaya tak menanya orang Islam, buat benda baik-baik. Dan kita mohonkan kebaikan pada hari itu dan berlindung daripada segala kejahatan yang bakal berlaku pada hari itu. Jadi doa ni panjang. Kalau boleh amal seumur hidup sekali pun alhamdulillah, sangat tuah dah. Baik. Jadi kalau nak amal kena cari kitab ni lah. Kena beli, simpan di rumah. Baru boleh baca. Baik. Maka berkata pengarang kitab ni, maka apabila engkau memakai akan kain, maka hendaklah engkau niatkan dengan dia mengerjakan suruhan Allah Subhanahu wa taala pada menutup auratmu, dan jangan engkau qasadkan memakai kain itu supaya dipuji orang,
kerana qasad yang demikian itu jadi riak dan haram. Ni dia mula dah ni. Dia mula nak tarbiyah kita dah. Pakai baju, kita bangkit tidur, pakai kain tola tu niat, pakai nak tutup aurat kerana Allah. Dan bukan pakai pakaian itu untuk menunjukkan kepada manusia, oh ni aku pakai ni begini-begini, serban lah apa, jubah lah apakah. Nak tunjuk korang ni baju baru ni, baru balik Mekah punya kah? Dah. Bukan lagu tu. Semua benda ni bukan nampak, dia duduk dalam hati. Sebab tu dia cerita kat sini, supaya kita nombor satu bangkit tidur, hati ni kasih betul dulu. Elemen bagi betul dulu. Kita kalau nak pergi perjalanan jauh pun, kereta pergi kedai kereta, elemen dulu tayar bagi betul. Ya, cek tayar, angin, tayar apa semua. Jadi kita nak mulakan hidup kita, nombor satu, elemen hati itu bagi betul. Baik. Kemudian apabila kita bangun tidur, pesan guru saya, Syekh Fahmi Zamzam, dia pesan, dia kata apabila kita bangun daripada tidur ni tuan-tuan, kita kena berhati-hati. Jangan bangun-bangun terus bangun berdiri terus, tak boleh. Jantung kita dia memerlukan masa untuk beroperasi dengan baik. Apabila kita tidur, jantung kita beroperasi dengan cara yang mudah sebab kita baring. Jadi nak pam darah naik ke kepala tu senang, sebab kita dalam keadaan baring. Jadi ayak tu, darah tu boleh mengalir dengan terus, mudah. Apabila kita bangun daripada tempat tidur tu, kita kena duduk sekejap, supaya memberikan masa untuk jantung tu mengadaptasi atau mengelokkan perjalanan darah, supaya dia boleh tembak darah tu naik ke otak dengan baik. Jangan kita mangkit kalut-kalut pergi kat belayak, tu yang banyak kes jadi pening-pening jatuh dalam belayak. Sebab tu Nabi ajak kita suruh baca doa ni, kan? Nabi Imam Ghazali ajak kita suruh baca doa ni untuk apa? Supaya kita bangun duduk baca doa dulu. Jangan kalut-kalut. Kalau Nabi diajak suruh baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Nabi pun doa-doa ni pun semua doa daripada Nabi juga. Cuma Imam Ghazali susun, ya, kan? Nabi pun bangun tidur baca doa, baca Al-Quran, begitu, supaya memberi masa kepada jantung kita mengepam darah dengan baik. Nampak tak? Tu hikmah ada. Tu kita hebat ilmu Islam ni. Bukan sekadar ajak kita doa, baca, bahkan dia disiplinkan kita supaya anggota tubuh badan kita jadi sihat, sejahtera, elok. Lepas tu barulah kita boleh bergerak pelan-pelan masuk ke dalam tandas. Masuklah kita dalam pasal yang pertama pada menyatakan adab qada hajat. Kemudian dia kata, apabila engkau hendak masuk ke dalam tandas, sama ada hendak qada hajat atau lainnya, maka hendak engkau masuk ketika itu dengan kaki kirimu. Maka hendaklah engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri, dan pada ketika itu bacalah doa bismillahi a'udzubillahi min rijsil khabsi al-mukhbisi syaitanir rajim. Maksudnya dengan nama Allah, aku berlindung dengan Allah daripada kotoran najis yang jahat, lagi suka menyuruh orang lain membuat kejahatan, iaitu syaitan yang terkutuk. Kita berhenti dulu dekat tu. Nanti bulan depan kita sambung pada menyatakan qada hajat, fasal yang pertama, insyaAllah. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja. Yang baik daripada Allah Azza wa Jalla, yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Moga-moga apa yang kita baca pada malam ini jadi manfaat buat kita semua. Moga-moga apa yang kita baca ini menjadi panduan dalam kehidupan kita seharian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.